Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Penyokong PN semakin mengarut, semakin hilang akal dan semakin tak boleh berfikir sekarang. Makin meroyan lah. Betul lah kata Sabuddin Husin. Saya pun dapat fikir. Bayangkan kalau mereka ulang-ulang benda yang sama, meroyan, dan mereka cakap benda yang harapan, hayalan, omongan kosong selama 4 tahun lagi untuk berharap kerajaan tumbang. Balik hari-hari ulang. Las-las boleh jadi gila yo. Boleh jadi gila tu. Las-las boleh jadi memang memang rosak akal. Kalau 4 tahun, bayangkan hari-hari ulang benda yang sama. Selepas tahun kelima, walaupun kerajaan perpaduan tak tumbang, tapi sudah terset di minda dia sudah tumbang. Nanti dia betul-betul jadi gila. Betul, kalau dalam masa 4 tahun ulang-ulang perkara yang sama, harap perkara yang sama yang tak jadi kenyataan, tertekan perasaan, las-las boleh jadi gila. Kesian penyokong PN ni. Terbaru ini kerajaan bakal tumbang, penyokong PN makin mengarut. 27 Disember, Harapan Daily. Rafizi di dalam akaun X dia tulis begini, makin mengarut dah ni. Makin mengarut, betul tu Tuan Rafizi. Satu hari 25 Disember aku duduk rumah melayan 11 tun. 11 kucing-kucing aku yang melantun. Melantun kat rumah. Apabila ada satu akaun X ni, dia sisipkan satu berita dan sisipkan satu coretan di X, dan Rafizi ambil coretan itu dan dia balas coretan tersebut. 25/12/2023 dimaklumkan kepada kami, Rafizi Ramli membuat berjumpa dengan 2 tun menjadi wakil Anwar Ibrahim atau cari jalan keluar dalam ura-ura PMX akan jadi XPM. Rupanya Rafizi di rumah melayan 11 tun. Iaitu kucing-kucing yang melantun kat rumah. Rafizi mewakili Anwar. Lepas tu ditulis pula Rafizi mewakili Anwar Ibrahim atau cari jalan selamat, berjumpa Daim Mahathir sebelum PMX jadi XPM. Semakin mengarut. Penyokong-penyokong sehingga kini, penyokong pembangkang sehingga kini masih lagi menyebarkan propaganda kononnya kerajaan perpaduan bakal tumbang dalam masa terdekat. Walaupun sudah berkali-kali jangkaan mereka itu meleset. Bahkan timbul dakwaan bahawa kerajaan pusat akan bertukar kononnya Jumaat. Selepas beberapa kali tarik yang digempar-gemburkan, tidak pernah berlaku apa-apa. Sudah lebih setahun sejak Datuk Seri Anwar mengetuai pentadbiran negara. Namun ura-ura Perdana Menteri baru akan mengangkat sumpah cumalah dilihat sebagai persepsi yang dimain-mainkan oleh laskar cyber yang tak ada lagi modal. Kesian. Terbaru, salah satu akaun pro-PN mendakwa Rafizi Ramli pada 25 Disember lalu telah bertemu dengan 2 orang tun untuk menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Apalagi Rafizi pergi saman orang ni, dia buat fitnah tak keruan ni. Saman dia. Kasih saman banyak sikit kali ni. 1 bilion kah? Baru padan muka dia. Perkara itu turut menarik perhatian Rafizi yang menganggap propaganda mereka semakin mengarut. Dia kata makin mengarut dah ni. Satu hari 25 Disember aku duduk rumah melayan 11 tun katanya. 11 kucing-kucing aku yang melantun dekat rumah, balas Rafizi sambil meletakkan emoji gelak. Sementara itu, menerusi satu kumpulan di Telegram, pelbagai andaian ditimbulkan, antaranya kerajaan bakal bertukar lah konon jam 5 petang lah. Ahli Parlimen Bangi Sah Rezan Johan pula
Dalam siapan diekspor kata, ada pihak yang sedang membiayai laskar upahan cyber untuk terus membawa propaganda kerajaan tumbang. Walaupun hakikatnya tiada apa yang berlaku. Katanya, nasihat saya abaikan saja mereka. Habis dana, senyaplah mereka. Siapnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dr. Mahathir menyindir kah atau tersinggung? Dr. Mahathir menyindir atau tersinggung? Dah makin takut ke? Dr. Mahathir dah makin risau kah? Dr. Mahathir dah makin tak boleh tidur kah semalam ni? Setakat ni mungkin Dr. Mahathir makin risau. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puat Zarkasi menyoal sama ada gesaan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir agar semua yang bergelar Tun disiasat merupakan satu sindiran atau tersinggung. Habis. Sebenarnya Tun Mahathir ni makin takut kah makin apa? Sebenarnya Dr. Mahathir lebih dia bersuara sekarang, lebih dia dalam keadaan ketara. Dalam keadaan ketara ketakutan, ketara sirisau, ketara makin yalah tak keruan lah. Jadi sebenarnya Tun Mahathir lebih baik berdiam diri. Saya fikir Dr. Mahathir baguslah dia balik ke rumah, sembahyang, banyak-banyak buat amal, banyak-banyak baca Quran ke, buat amal lah banyak-banyak, buat pahala banyak-banyak, daripada terus menyibuk menjadi ahli politik yang sudah tua. Rugi saja, rugi, masa semakin suntuk. Jadi betul lah, sindiran atau tersinggung, saya pikir kedua-duanya. Apakah Tun Mahathir, apakah Tun Dr. Mahathir menyindir SPRM kerana menyita Menara Ilham milik Tun Daim, atau Tun M tersinggung? Adakah ini pengakuan daripada Tun M bahawa semua Tun-Tun ada ini? Oh, masalah, jangan. Masalah. Tun Mahathir, kalau kamu bersalah, jangan pula babitkan orang lain. Ini perkara bukan tentang orang Tun-Tun yang lain tu. Ini perkara tentang kamu saja dengan Tun Daim. Jadi memang, adakah kamu makin takut ataupun kamu hanya menyindir? Tidak pastilah. Apakah Tun Mahathir menyindir SPRM? Atau Tun M sebenarnya tersinggung dan makin takut? Tun kata semua itu ikut rule of law. Patutlah Tun Dr. Mahathir buat cara begitu. Atau Tun Mahathir tercabar seolah-olah selepas ini giliran beliau pula. Adakah ini memang giliran Mahathir? Ramai jadi mangsa termasuk Najib dan Syahrir Samad. Dakwa dulu, cari bukti kemudian. Semalam Dr. Mahathir menyatakan persetujuan agar semua individu yang memperoleh darjah kehormat Tun turut disiasat sekiranya mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka memperoleh kekayaan. Tunggulah. Tunggulah. Tidak mustahil benda itu boleh berlaku, kerana sekarang ini Perdana Menteri bukan Mahathir. Sekarang ini Perdana Menteri adalah Perdana Menteri yang memang betul-betul nombor satu musuh rasuah. Ini menurut beliau adalah juga kaedah untuk membenteras rasuah. Dr. Mahathir membuat kenyataan tersebut menerusi media sosial susulan pengesahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bahawa mantan Tun Daim Zainuddin sedang disiasat. Daim pernah menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir. Patutlah Dr. Mahathir risau sangat. Sebab banyak fail Tun Mahathir, pastinya Tun Daim pernah pegang. Dalam pada itu, Puat turut mengkritik SPRM yang didakwa Puat cenderung untuk dakwa dahulu, siasat kemudian. Katanya kes pengubahan wang haram SRC Najib bertahun-tangguh, tahun hadapan baru mula bicara. Akhirnya kes mantan Ketua UMNO bahagian Johor Tan Sri Syahrir Samad digugurkan setelah dimalukan. Tapi saya fikir memang begini kerja SPRM. SPRM buat kerja dengan betul. Jadi sama ada
orang itu kamu sayang atau tidak, tapi SPRM tetap buat kerja yang betul. SPRM ada dia punya akta sendiri, ada dia punya SOP sendiri. Kalau SPRM tak buat benda betul, mesti diorang sudah kena sesat. Tapi kerana mereka buat SOP betul, jadi apa yang masalahnya? Tapi eloklah SPRM guna dokumen tulis waktu cari bukti, kata Puan Zarkasi. Yang ini saya tak pasti, tapi saya tak minat dengan yang itu. Ya, saya hanya yakin bahwa SPRM buat kerja dengan betul. Yang saya minat sekarang ini apa yang Puan Zarkasi tentang Tun Mahathir, yaitu Tun Mahathir menyindir atau tersinggung. Tersinggung maksudnya terasa dan makin meroyan, makin takut agaknya. Saya pikir Tun Mahathir cepat-cepatlah bertobat. Masa semakin suntuk nih. Sudah 98 tahun. Sudah 98 tahun, tahun 2024 nih kalau saya tidak silap. Masa semakin suntuk, ambillah peluang untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Tadi yang saya bacakan itu daripada Harapan Daily. Daripada Harapan Daily 28 Desember 2023. Tajuk dia, Dr. Mahathir menyindir atau tersinggung. Kita jumpa lagi. Bye-bye.